Assalamualaikum, salam sejahtera. Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan, hadirin sekalian. Selamat Tahun Baru 1443 Hijrah. Salam Hijrah. Nama saya Azalia Muhammad daripada Jabatan Balai Keselamatan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Bertemu kita di petang Selasa yang indah ini pada 1 Muharram 1443 Hijrah ini untuk menyertai suatu sesi perkongsian siri webinar anjuran Kementerian Alam Sekitar dan Air, di mana pada hari ini kita akan ikuti perbincangan dan perkongsian pandangan, ilmu dan pengalaman dari tokoh-tokoh yang hebat-hebat belaka daripada NASA di bawah tajuk yang amat berkait rapat dengan sambutan kita pada hari ini, iaitu tajuknya Hijrah Lestari. Alhamdulillah pada petang ni kita ada 4 panel yang sangat berwibawa dan sememangnya pakar dalam bidang masing-masing. Yang pertama sekali adalah Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ijam yang merupakan Ketua Usaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Datuk Seri Zaini, sedikit mengenai beliau, Datuk Seri Zaini telah memulakan kerjayanya sebagai seorang akademik di UTM pada tahun 1998 dan kemudian memegang jawatan sebagai Naib Chancellor yang termuda dalam sejarah, iaitu Naib Chancellor di UTM dari tahun 2008 hingga tahun 2013. Kemudiannya Datuk Seri Zaini telah menyertai perkhidmatan takbir dan diplomatik pada tahun 2011, di mana beliau pernah berkhidmat sebagai KSU KETA dan juga KSU KPT. Datuk Seri Zaini Ijam sebenarnya mempunyai pengalaman yang amat luas dalam bidang pendidikan, perancangan dan juga penyelidikan dan kejuruteraan alam sekitar, khususnya teknologi air. Dia merupakan seorang water expert yang amat disegani di dalam dan juga di luar negara, di mana sumbangan dan kepimpinan beliau dalam bidang ini amat besar sekali. Berdasarkan sumbangan dan juga ketokohan beliau, Datuk Seri Zaini Ijam telah dinobatkan sebagai penerima Anugerah Merdeka pada tahun 2008 dan tokoh Mahirah Kebangsaan pada tahun 1443 Hijrah, iaitu pada tahun 2018. Kepakaran beliau tidak hanya terhad kepada kejuruteraan alam sekitar dan air dan juga bidang akademik, malah bakat beliau turut dikenali dalam bidang sastra, khususnya dalam penulisan puisi. Okey, seterusnya kepada panel kedua kita pula, beliau adalah Datuk Engineer Dr. Haji Mat Nasir Mat Noor. Sekarang bertugas sebagai Ketua Pengarah di Nahrim. Dia merupakan seorang jurutera awam profesional yang telah berkhidmat di JPS selama lebih 30 tahun. Datuk Engineer Dr. Mat Nasir, seorang pakar dalam kawalan hafisan dan sedimen yang pernah berkhidmat sebagai panel penasihat teknikal berkaitan dengan kerja-kerja teknikal itulah berkaitan dengan air. Seterusnya panel kita yang ketiga ialah tak lain tak bukan ialah Iron Lady alam sekitar, iaitu Puan Nordin Jaafar yang merupakan seorang pakar dalam bidang pengurusan alam sekitar. Sejarah perkhidmatan Puan Nordin ini telah bermula sejak tahun 1987 sebagai pegawai alam sekitar dan beliau telah melalui pelbagai pendekatan dengan kerjaya, di mana beliau pernah menjawat jawatan sebagai pengarah di tingkat negeri, iaitu di Kuala Lumpur dan juga di Negeri Sembilan, dan juga di ibu pejabatlah sehingga kini beliau adalah sebagai Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Panel kita seterusnya adalah Datuk Faizal Abdul Rahman yang keempat. Beliau merupakan Ketua Pengarah Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Nasional (SPAN). Datuk Faizal merupakan seorang yang amat berpengalaman luas dalam industri air, di mana pada usia yang muda, iaitu pada umur 39 tahun, beliau telah dilantik sebagai CEO dan Direktur di Pengurusan Aset Air Berhad (PAK), di mana beliau antara CEO termuda di Malaysia pada ketika itu. Di bawah kepimpinan beliau, pelbagai transformasi dan pencapaian cemerlang telah dicatatkan oleh PAK, di mana dengan pengalaman selama 12 tahun dalam industri air dan dengan track record yang cemerlang dalam organisasi sebelum ini, Datuk Faizal telah dilantik sebagai CEO SPAN yang ketiga pada tahun 2019. So, jadi tuan-tuan dan perempuan, seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, tajuk yang akan kita kupas pada hari ini adalah Hijrah Lestari. Sebelum kita mulakan perbincangan ini, saya ingin maklumkan sedikit mengenai parameter perbincangan kita. Di mana fokus utama perbincangan kali ini adalah hijrah dalam konteks pelestarian alam sekitar. Bagaimana kita boleh berpindah atau bergerak untuk memperbaiki kepada yang lebih baik
Dan seterusnya, kita juga ingin merungkai bagaimana pendekatan ini boleh dijadikan amalan dalam memperbaiki diri dan organisasi kita. Bagi membolehkan kita mendapat pencerahan bagi ketiga-tiga soalan tersebut, saya cadangkan kita tentukan 30 minit bagi setiap soalan dan 15 minit untuk soal jawab dan seterusnya rumusan dan tutup. Okay. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya untuk memberi sedikit pengenalan untuk meletakkan latar belakang bagi topik perbincangan kita petang ini. Kedatangan tahun baru 1443 Hijrah tahun ini mengingatkan kita kepada rentetan peristiwa penting yang telah berlaku dalam sejarah Islam, di mana ia merupakan satu hari sejarah yang cukup istimewa bagi seluruh umat Islam. Ia bukan sahaja membawa kepada bermulanya perkiraan takvim hijrah, bahkan juga ia merujuk kepada penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Hari sejarah ini disambut setiap tahun oleh seluruh umat Islam di Malaysia dan juga seluruh dunia bagi memperingati peristiwa penghijrahan tersebut. Jika diimbas kembali sejarah penghijrahan Rasulullah, berbagai laluan sukar, risiko, bahaya dan cabaran penting yang terpaksa beliau baginda harungi, terutamanya dalam menangkis serangan musuh demi mencapai keadaan yang lebih baik. Cabaran-cabaran yang dihadapi tidak pernah mematahkan semangat baginda, malah ia berjaya ditangani dengan baik melalui perancangan, strategi dan tindakan bijak baginda serta para sahabat sehingga membawa kepada kejayaan penghijrahan tersebut. So, intipati semangat cekal yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini semasa penghijrahan baginda wajar dijadikan teladan oleh seluruh umat Islam, terutamanya dalam mengemudi bahtera kehidupan ke arah yang lebih baik demi mencapai keredaan Allah. Sememangnya pada hari ini kita tidak lagi berhadapan dengan keperluan untuk melakukan penghijrahan sedemikian di mana yang dilalui oleh baginda Rasulullah dan para sahabat. Namun demikian, konsep hijrah tetap berterusan di kalangan umat Islam. Perkataan hijrah itu sendiri dilihat dari sudut makna dan pengertiannya adalah amat meluas dan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang individu, sebagai ahli komuniti, masyarakat dan juga sebagai pemimpin. So, daripada terjemahannya, semakkan kamus menunjukkan bahawa hijrah bermaksud pelepasan atau peninggalan, exit atau departure, pemisahan ataupun pelepasan daripada sesuatu. Namun demikian, ia tidak hanya terhad kepada hijrah dari satu tempat ke destinasi yang lain saja. Bahkan ia juga mempunyai pengertian yang lebih luas dan menyeluruh, mencakupi pelbagai aspek kehidupan. Justru hijrah mempunyai pengertian yang tersirat yang lebih daripada pergerakan fizikal tersebut. Selain daripada itu, hijrah juga merujuk kepada meninggalkan sesuatu daripada segi konteks moral. Dalam arti kata lain, konsep penghijrahan yang menjurus kepada penghijrahan daripada kejahatan kepada kebaikan dan ke arah yang lebih baik. Jenis kedua ini atau apa yang kita katakan sebagai hijrah moral adalah satu yang amat relevan untuk kita bincangkan pada petang. Jadi untuk memulakan kuasa ilmiah kita pada petang ini, saya ingin mempersilakan Datuk Suhaimi untuk memberikan penjelasan tentang hijrah dan hubung kaitnya dengan pelestarian alam sekitar. Silakan Datuk Suhaimi. Terima kasih moderator Dr. Zalia. Moderator kita ini Ketua Pengarah Jabatan Bayu Keselamatan. Ini kali pertama beliau mempengerusikan menjadi moderator kepada webinar peringkat kementerian. Okey, untuk kita memahami tentang persoalan hijrah dalam konteks pelestarian alam sekitar, saya nak sebutkan tentang tajuk kita hari ini. Hijrah sebagaimana yang disebutkan oleh moderator tadi adalah satu perubahan kepada yang lebih baik, meninggalkan yang tidak baik. Bila kita menyebut tentang hijrah lestari, maknanya kita nak supaya hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian ini kita berikan keutamaan. Contohnya supaya kita mengutamakan kebersihan. Dan umat Islam ni kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik, kamu adalah umat yang terbaik yang diturunkan kepada manusia. Dan yang terbaik itu sepatutnya jadi contoh, khususnya yang berkaitan dengan kebersihan, kualiti air. Saya sebutkan hal ini banyak kali. Seorang Islam diajar tentang kualiti air lebih dahulu daripada diajar solat, diajar sembahyang. Sebab nak solat itu kena berwuduk. Nak berwuduk itu kena mandi hadas besar. Dan ini adalah prasyarat kepada kesempurnaan wuduk tersebut dan kesempurnaan solat tersebut.
Jadi maknanya kita belajar tentang kebersihan air, kualiti air. Ini yang penting ni Puan Olin, nanti kita kena bincang macam mana kita nak mewawarkan fahaman bahawa tanggungjawab kita bukan hanya memastikan kita mengambil wuduk dengan air mutlak, air yang bersih dan membersihkan, suci dan menyucikan, tetapi juga kita mesti pastikan yang kita menjaga sumber air supaya dapat menampung keperluan suci dan menyucikan tersebut. Jadi kalaulah saya letakkan konteks yang betul, umat Islam sebagai kuntum khairu ummah, dan hari ini kita tahu bahawa tema Al-Hijrah kita pada tahun ini ialah manhaj Rabbani, ummah berkualiti. Kalau kita ikut apa yang ditentukan oleh Tuhan melalui kitab suci Al-Quran Karim dan melalui junjungan Nabi SAW dan juga bimbingan para sahabat dan ulama, kita akan dapat menjadi umat yang berkualiti. Jadi saya nak ada satu slide saya nak share, satu je ya, saya janji satu je. Untuk memudahkan kita fahamlah slide kita ni, dan slide kita dah dapat ke slide? Dah nampak slide? Belum lagi. Belum ya, disable ni. Dapat slide. Okey. Saya nak tunjukkan satu slide saja yang penting bagi saya untuk kita faham tentang perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita ambil satu kuadran, saya selalu berfikir dalam bentuk kuadran sebab mudah untuk kita faham. Adalah kuadran ini boleh pecahkan lagi, tetapi ini yang paling mudah. Kalaulah kita ada kefahaman dan komitmen yang rendah, dan kita juga tak boleh membuat sesuatu dalam bentuk penyampaian dalam bahasa Inggeris delivery, ya. Kita tak boleh nak memberi sumbangan, kita tak boleh memanfaatkan seseorang, sebuah keluarga, sebuah masyarakat. Kalaulah kita komitmen kita rendah, ini sebut dalam konteks alam sekitar, pelestarian alam sekitar. Jadi kita akan berada pada status quo sekarang lah. Sebab tu kalau kita pergi ke mana-mana negara Islam khususnya, kadang-kadang kita pun terperanjat bagaimana kotornya pasar mereka, kotornya masjid, tempat berwuduk, tandas, ya. Mungkin Malaysia tak seteruk itulah, tapi saya pergi beberapa buah negara yang kadang saya pun rasa sedih. Kefahaman tentang kebersihan itu sangat dihadkan kepada konsep air mutlak saja, tetapi bukan sumber air yang seharusnya bersih dan boleh digunakan untuk air mutlak. Dan kalau kita buat sesuatu, kita akan ada amalan yang tinggi, ya, dari segi komitmen kita, penyampaian kita. Tetapi kalau kita hanya memberi penekanan kepada kefahaman dan dalam konteks kefahaman saja, kita akan menjadi seorang yang ideolog, orang yang banyak hujah, banyak idea. Bila cerita tentang kebersihan, wah, kebersihan ada dalam hadis ini, dalam Quran sana dan seumpamanya. Tetapi in reality, kita pergi dalam kehidupan umat Islam, sungai umat Islam, sungai di mana umat Islam sebagai majoriti masih tidak cantik, tidak bersih dan sebagainya. Dan masyarakat ataupun dalam suasana tersebut mencari-cari peluang untuk membuat perkara-perkara yang mudah, iaitu contohnya melepaskan buangan terjadual ataupun sisa industri, khususnya apabila berlaku musibah, contohnya kerosakan, jentera dan sebagainya. Dan akhirnya sungai tercemar, loji rawatan air tak dapat berfungsi, dan akhirnya kita akan menghadapi suasana sedemikian. Jadi apabila kita menyebut tentang hijrah lestari, yang kita nak itu gabungkan antara idea dengan amalan. Kita nak jadi seorang yang ideolog, tahu tentang suasana, boleh berhujah, boleh bersuara, boleh mengemukakan pandangan, mencari penyelesaian. Pada masa yang sama kita juga beramal. Pada masa yang sama kita juga buat sesuatu. Dan inilah saya sebutkan sebagai hijrah lestari. Dengan menggabungkan antara idea, fahaman, komitmen dan dalam bentuk amalan. Ya, kita tak nak hanya dari segi ideologi sahaja ataupun dari segi idea sahaja, tetapi dari segi amalannya orang tak tertarik. Banyak negara kadang-kadang tu ideologi, dari segi ideanya mereka terjemahkan dalam bentuk amalan. Contohnya di Jepun, idea mereka tu adalah amalan mereka.
Jadi nak faham mereka, faham amalan supaya kita faham idea. Banyak negara pula kena idea lengkap dengan kertas cadangannya lengkap, tetapi amalannya tak sampai ke tahap itu. Jadi inilah yang saya sebutkan, kita kena berhijrah dengan cara melestarikan alam sekitar. Bagaimana kita nak berhijrah itu ialah meninggalkan perkara-perkara yang jelas tak boleh dibuat, haram dari segi agama, dari segi perundangan. Ya, mencemarkan alam sekitar haram hukumnya. Di segi perundangan pun salah. Kalau tertangkap macam-macam lah, ya, dari segi pendakwaan yang boleh dibuat. Tapi yang paling penting ialah kesedaran tu perlu ada. Saya telah bincangkan benda ni dengan panjang lebar. Mungkin dari konteks yang buku yang saya pernah tulis itu, tajuknya Eco Shift lah, ya. Jadi cara kita nak berhijrah dalam konteks itu, bila saya fikir-fikir balik, ya, hijrah lestari sebenarnya apa yang sepatutnya buku itu tajuknya lah. Tetapi untuk meraihkan pelbagai pihak, saya fikir saya gunakan istilah Eco Shift. Jadi saya nak berhenti di situ, Dr. Azalia, ya, untuk memahami bahawa hijrah lestari webinar yang kita anjurkan pada hari ini ialah kita bukan hanya faham, tahu, ada idea, tetapi kita beramal. Antara amalan dan ideologi itu akan terbentuklah apa yang kita nak sebagai hijrah lestari. Terima kasih. Datuk Sri. Ya. Saya membaca Datuk Sri punya CV tadi. Saya memang kagum sebab Datuk Sri telah banyak melihat merantau seluruh dunia. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan dengan kita, di manakah agaknya, di negara manakah yang telah menjadikan perkara ini sebagai amalan? Saya fikir yang ketara ada dua tempat yang utama lah. Satu di Scandinavian, di sana. Tapi itu dalam konteks sebuah masyarakat yang kecil jumlahnya dan luas negaranya. Dan tak ada banyak unsur-unsur luaran masuk disebabkan oleh faktor geografi, faktor cuaca, faktor kos sara hidup dan sebagainya. Tapi yang satu lagi saya fikir di Jepun itu satu contoh yang sangat baiklah. Saya tulis buku tentang Jepun tu berjudul Japanese Ecosophy dan sedang menyiapkan, saya tak tahu bila saya nak habiskan buku tu, tentang Scandinavian Ecosophy jugalah. Saya dengan rakan saya di Sweden berusaha untuk siapkan buku tu. Kami terganggu disebabkan oleh COVID ni, jadi perbincangan kami lebih kepada planetary health. Sebab planetary health ni konsepnya bermula di Stockholm Circle. Jadi mereka memang mengesahkan bahawa apa yang disebutkan dalam planetary health itu adalah satu benda yang besar, lebih besar daripada isu climate change. Ya, jadi mereka mempromosi itu. Jadi perbincangan kami itu lari kepada planetary health akhirnya. Ya, jadi ini menarik bila kita tulis buku yang tanpa ada perancangan awal yang teratur lah, sebab buku itu dalam bentuk surat menyurat. Kadang-kadang dia tulis apa benda yang berlaku di Sweden ketika ni dan sebagainya. Jadi saya kena terpaksa jawab lah. Jadi buku kami itu ialah lebih kurang dalam 20 surat daripada Gustav dan 20 surat jawapan daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Datuk Sri. Okay, dari kupasan tadi kita jelas bahawa hijrah ni adalah suatu keperluan yang amat penting dan perlu dijadikan sebagai pendekatan asas dalam kita mempromosi usaha dan strategi melestarikan alam sekitar, utamanya gaya hidup yang lestari alam ataupun environmental friendly. Untuk itu, boleh tak kita dapatkan sedikit pencerahan atau pandangan daripada panel tentang bagaimanakah caranya untuk berpindah ataupun beranjak memperbaiki kepada yang lebih baik dalam konteks pengurusan alam sekitar. Untuk itu kita silakan Pak Noni untuk beri sedikit contoh-contoh yang bersesuaian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia lestari. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Azalia, Ketua Pengarah Jabatan Bayu Keselamatan selaku moderator pada sesi webinar petang ini. Yang dihormati Yang Bahagia Datuk Seri KSU, Datuk Dr. Engineer Haji Muhammad Nasir, KP Nahrin dan juga Datuk Haji Faizal, itu rakan seberjuangan kami di KASA. Dalam konteks kita mengupas tentang hijrah ini, hijrah dalam konteks kelestarian alam sekitar adalah mengambil tindakan yang proaktif, yang lebih baik dan berkesan dalam tadbir urus alam sekitar. Dan seperti mana yang disebut tadi oleh Yang Bahagia Datuk Seri KSU, kalau saya boleh ambil kata kunci Datuk Seri, kebersihan
filosofi, idea, tindakan dan juga amalan, dan kalau konteks kelestarian alam sekitar ni adalah selaras dengan konsep hijrah di mana melakukan kebaikan ke arah yang lebih berkesan dan efektif, dan ia dijalankan secara konsisten, komitmen dan berterusan dalam kita meningkatkan iman, kita menerusi usaha membersihkan sifat keji dan melazimkan diri dengan sifat terpuji. Saya amat setuju dengan kupasan Datuk Seri tadi yang memang mudah untuk kita fahami, di mana kita nak meningkatkan fahaman, kesedaran, dan yang penting itu adalah komitmen dan budaya. Jadi dalam hal ini untuk kita memastikan kualiti alam sekitar sentiasa dalam keadaan baik dan juga mengimbangi tuntutan pembangunan negara, sosioekonomi dan juga kelangsungan ekosistem. Selari dengan sambutan tema Ma'al Hijrah tahun 2021 atau 1443, Mahaj Rabbani Ummah Berkualiti, di mana kita perlu semua berhijrah dalam mencapai kelestarian alam sekitar, dan dalam konteks Jabatan Sekitar kita sasarkan kepada komuniti yang dikawasili oleh JAS dan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dan dalam konteks ini komuniti yang kita maksudkan adalah pihak industri, kilang. Tadi Datuk Seri ada menyebut tentang buangan terjadual. Mereka adalah industri yang memproses, mengolah kembali buangan terjadual ini dan juga membuat rawatan dan seterusnya, melupuskan sisa terjadual ini. Termasuk juga pemaju projek yang berperanan dalam membina infrastruktur, kemudahan-kemudahan, dan mereka ni perlu cakna lah dan peka untuk kita menambah baik pengurusan alam sekitar di tempat masing-masing. Jadi keyword yang saya nak tekankan di sini adalah tadbir urus alam sekitar yang memainkan peranan bukan saja pihak kerajaan ataupun di peringkat negeri, persekutuan dan juga pihak berkuasa tempatan, tetapi semua pihak memainkan peranan dan pihak-pihak ini perlu juga berhijrah dan sentiasa ke arah penambahbaikan. Dan dalam konteks ini, selain daripada mematuhi peraturan-peraturan ataupun Akta Kualiti Alam Sekeliling dan peraturan-peraturan di bawahnya, Jabatan Sekitar telah memperkenalkan satu pendekatan yang dinamakan sebagai Guided Self-Regulation ataupun dinamakan sebagai pematuhan kendiri terpimpin. Tadi Datuk Seri ada menunjukkan tentang kuadran. Mungkin untuk ini saya nak berkongsi Datuk Seri dan ahli independen yang lain tentang konsep yang kita perkenalkan, iaitu dalam bentuk triangle. Saya mohon kalau dapat ditayangkan. Jadi sementara kita lihat pada slide tersebut, apa yang saya nak kongsikan di sini adalah Jabatan Sekitar telah memperkenalkan kaedah penguatkuasaan secara pematuhan kendiri terpimpin ataupun guided self-regulation dengan matlamat untuk membangunkan satu komuniti industri dan mereka yang terlibat dalam pembangunan mempunyai budaya kecemerlangan alam sekitar ataupun environmental excellence. Ini selaras dengan aspirasi buku Datuk Seri tadi sebut tentang eco-shift. Kalau kita lihat di paksi sebelah kanan tu adalah menunjukkan Islamic perspektif, di mana kita mengamalkan amal soleh, takwa dan seterusnya, kita akan merasai kemanisan iman tu ataupun ihsan. Manakala dalam konteks environmental perspektif, itu di sebelah kiri itu akan menunjukkan tentang environmental perspektif ataupun perspektif alam sekitar, di mana kita menekankan tentang environmental mainstreaming, iaitu kita mempunyai tujuh tools untuk kita mencapai ke arah kecemerlangan alam sekitar. EM tu bermaksud di sini environmental mainstreaming, dan SR adalah dinamakan sebagai self-regulation, dan EE itu adalah environmental excellence. Jadi kalau kita lihat paksi di antara Islamic perspektif dengan environmental perspektif, ini selaras dengan membudayakan kecemerlangan alam sekitar melalui 7 EMT tools ni yang kita nak mengarus perdanakan agenda alam sekitar ni. Dan agenda alam sekitar ni tak perlu memanglah kita nampak dengannya besar, tetapi dia mempunyai peranan yang amat bermakna yang kita perlu berhijrah dari konteks aspek pemain-pemain utama seperti pihak industri, pihak pemaju projek dan sebagainya, dan bagaimana kita nak mencapai 7
environmental mainstreaming tools ni. Yang pertama kalau boleh saya kongsi di sini adalah pertama ni polisi alam sekitar. Dan polisi ni penting sebab dia akan menunjukkan komitmen sesuatu syarikat industri itu ke arah pencemaran alam sekitar. Yang kedua, bajet. Bajet ini penting sebab dalam kita mengawal ataupun kita nak mencegah pencemaran, dan bagaimana kita mencegah pencemaran dan bagaimana kita nak mengawal pencemaran adalah melalui pemasangan alat-alat kawalan seperti kawalan rawatan effluent industrian ataupun sistem pengolahan logik kumbahan dan sebagainya. Dan ini penting untuk industri itu mempunyai alat-alat untuk mengawal pencemaran dan minimumkan pencemaran kepada alam sekitar. Dan seterusnya adalah jawatan kuasa pemantauan alam sekitar. Ini yang kita tekankan tentang the governance tu, tadbir urus. Dan tadbir urus ini bukan sahaja melibatkan di peringkat pegawai yang ataupun mereka yang bertanggungjawab mengendalikan alat-alat kawalan, tetapi di peringkat pengurusan tertinggi ataupun CEO ataupun pengarah urusan, di mana mereka yang akan membuat keputusan sama ada bajet itu diluluskan ataupun polisi itu dilaksanakan di peringkat tertinggi. Dan seterusnya adalah kemudahan alam sekitar, kompetensi yang memang kita tekankan, dan seterusnya laporan alam sekitar supaya kita senang untuk berkomunikasi, dan salah satu yang kita nampak telah diadakan adalah environmental sustainable governance, ESG, dan seterusnya adalah environmental transparency. Jadi apa yang saya nak kongsi di sini adalah mainstreaming tools ni adalah merupakan satu kaedah untuk melengkapi aspek penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh Jabatan Sekitar, di mana mereka ini akan membudayakan amalan kecemerlangan ini di dalam premis kilang atau projek-projek yang sedang ataupun yang telah dilaksanakan. Jadi dalam kupasan ini saya terus juga kepada hijrah dalam konteks alam sekitar, di mana kalau kita ikut statistik aduan, di mana kita mendapati rakyat Malaysia ni cakna tentang isu dan masalah pencemaran, di mana kalau kita lihat statistik yang diterima oleh Jabatan Sekitar, aduan yang diterima oleh Jabatan Sekitar dari 2019 ke tahun 2020 telah meningkat. Ini disebabkan oleh kesedaran rakyat Malaysia dalam menyampaikan maklumat-maklumat aduan ini pada Jabatan Sekitar untuk kita mengambil tindakan dengan segera. Dan saya menyuruhlah kepada semua supaya sentiasa memberi maklumat yang berkualiti kepada Jabatan Sekitar supaya kita dapat pertama membendung pencemaran, yang kedua kita menjalankan siasatan, dan terusnya mengambil tindakan yang sewajarnya kepada mereka yang menjalankan ataupun melakukan pencemaran tersebut. Jadi dalam konteks ini adalah penting untuk kita semua berhijrah ke arah kebaikan untuk mencapai bukan saja kemanisan iman tetapi juga kecemerlangan alam sekitar. Itu saja Doktor, saya berhenti dulu. Terima kasih. GSR initiative ni amat menarik. Adakah ia akan diperkenalkan dan diimplementkan sebagai satu yang perlu dipatuhi ataupun diamalkan oleh industri kita dalam masa terdekat ni? Sebenarnya perkara ini telah kita laksanakan sejak 2 tahun yang lepas, dan ini adalah merupakan satu inisiatif yang berterusan yang diambil oleh Jabatan Sekitar untuk kita membudayakan aspek kecemerlangan oleh industri itu sendiri. Selain daripada kita mengambil tindakan penguatkuasaan, tetapi ianya merupakan satu inisiatif voluntary, secara sukarela oleh mereka mengamalkan budaya kecemerlangan ini. Sebab kita kata pematuhan kendiri. Dia ikut macam konsep macam ni tau Doktor. Contohnya katakan kita nak lihat status kesihatan kita. So untuk lihat status kesihatan kita, kita lihat kita membeli alat alat untuk mengukur kadar kandungan gula dalam darah. Jadi alat tu. Jadi dalam konteks ini mereka mempunyai, kita telah menenaraikan 7 alat tersebut untuk mereka mencapai pematuhan kendiri. Jadi bila mereka mencapai pematuhan kendiri, aspek-aspek pencemaran, aspek-aspek pembangunan penerusan dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Terima kasih Doktor. Okey, baik. Okey, kita dah dengar dengan panjang lebar sekali daripada Puan Nurul tadi berkenaan dengan self-regulation yang boleh diamalkan ataupun digunakan oleh pemain industri. Seterusnya kita dengar pula pandangan daripada Datuk Faizal mengenai isu pencemaran air yang bukan lagi satu isu baru yang tidak pernah putus sentiasalah berlaku di negara kita ini.
So pencemaran air ini berlaku disebabkan ada banyak perkara. Mana satu daripada punca yang amat jelas sekali adalah sikap manusia itu sendiri, atau mana sikap buruk seperti budaya mencampakkan barang ke dalam sungai dan sebagainya, yang berkait rapat dengan sikap yang biasa oleh penyilang, peternak, penduduk setempat dan sebagainya, yang tidak menghargai sungai sebagai sumber. So, rata-rata pihak yang terlibat yang bertanggungjawab dalam penjagaan sungai sedang sebenarnya bersikap dan paradigma masyarakat perlu diubah terlebih dahulu. Barulah segala inisiatif dan pengurusan kawalan yang kita jalankan terhadap pencemaran sungai ini lebih bermakna dan berjaya dilaksanakan. Untuk itu dalam konteks pemeliharaan sungai dan sumber air, apakah pandangan Datuk Faizal berkenaan dengan pendekatan hijrah bagi yang boleh kita terapkan dalam masyarakat? Silakan. Terima kasih Puan Moderator Dr. Azalia. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Al-Hijrah buat semua. Dr. Sri KSU, Puan Nolin, Dr. Muhammad Nasir. Saya Faizal dari Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Jadi sebenarnya soalan yang ditujukan oleh Dr. Azalia tadi, saya akan jawab, tapi saya nak beri pemahaman sikit bidang kuasa SPAN ni. Sebenarnya SPAN adalah bertanggungjawab untuk mengawal selia bekalan air. Jadi sumber air ni bukan di bawah tanggungjawab SPAN sebenarnya. Namun begitu, of course lah dia akan terlibat kerana bila sumber air tercemar akan melibatkan gangguan bekalan air. Dan sebagai contoh di Selangor sahaja tahun 2019, 14 kali pencemaran air telah menyebabkan loji ditutup, dan kita semua tahu loji-loji di Selangor ni adalah loji yang agak besar dan membekalkan kepada jutaan pengguna. Itu telah orang kata amat menyusahkan rakyat lah. Dan tahun 2020 21 kali juga daripada pencemaran sungai. Jadi apa yang kita dapat kupaskan di sini, kalau kita lihat statistik pencemaran sungai, saya nak share sikit. The source of pollution ni sebenarnya daripada 90% adalah daripada pihak industri, dan ada 1-2 daripada pihak kumbahan lah, kumbahan yang kadang-kadang tidak didaftarkan dan tidak diurus dengan betul. Tapi kebanyakannya industri membuang fluan yang haram ke dalam sungai. Ini Dr. Faisal tak nampak ni. Slide dia tak nampak. Oh, saya tak tunjuk Dr. Sri. Okey. Ingatkan you share. Sorry. Okay, jadi itulah kalau kita lihat undang-undang Jabatan Laut Sekitar dah ketat, undang-undang SPAN juga ada. Undang-undang SPAN untuk makluman semua, jika sumber air dicemar dengan niat, hukumannya boleh hingga hukuman mati. Tapi itulah kerana sungai ni agak susah kita nak tangkap, orang kata red-handed. Setiap pelakunya memang orang kata evidence, bukti itu agak susah untuk dibuktikan kalau kita nak charge hukuman mati. Tapi apa yang saya nak tekankan di sini, seperti yang Datuk Sri dan juga rakan-rakan highlight tadi, isu budaya dan isu sikap kita tu. Kerana walaupun kita cakap industri, pekerja tu kita juga, bukannya mesin yang kerja di industri tu. Jadi kenapa pekerja-pekerja kita, pemilik industri ini orang Malaysia juga, orang Selangor juga, keluarga dia pun minum air daripada sumber yang sama. Tapi kenapa mereka tak fikir sebelum membuat benda-benda macam tu, membuang barang-barang terlarang ke dalam sungai dan sebagainya. Jadi itulah berbalik pada sikap dan budaya kita yang kurang berfikir dan in short tidak berkualiti lah, dari segi sikap dan perangai itu kurang kualiti. Jadi amat masuklah dengan kita punya Al-Hijrah, tema Al-Hijrah tahun ini. Kita memerlukan bukan sahaja ni sikap yang berkualiti, orang berkualiti dan semuanya perangai yang berkualiti. Kerana saya lihat kalau dari segi undang-undang ni memang orang kata last resort lah. Kita boleh letak undang-undang yang paling ketat sekalipun, jika sikap kita tidak mencapai
sesuatu orang kata sikap universal values ataupun moral values yang baik, kita tetap akan melanggar undang-undang lah. Jadi dari saya nak tambah sikit daripada Dr. Azalia, bukan saja daripada sudut pencemaran air, tapi bagi saya dalam konteks perspektif pengurusan air dan pembentungan, hijrah dalam industri kita ini, saya ingat kita perlu berhijrah daripada memberikan perkhidmatan yang sekadar sederhana dan sekadar ada kepada perkhidmatan yang lebih berkualiti. Sekarang ni saya rasa perkhidmatan di banyak negeri sekadar sampai air, bukan kata kita nak bagi perkhidmatan terbaik. Jadi salah satu kekangan yang amat besar adalah isu keuangan lah. Kita tahu ramai ataupun banyak operator air yang amat berada dalam kedudukan kewangan yang amat daif. Dan ini tidak lain tidak bukan adalah berkait rapat juga dengan tarif kita yang amat rendah. Jadi itulah bila kita cakap pasal tarif ni benda yang sensitif, tapi realitinya begitu. Kita nak sesuatu yang berkualiti, yang terbaik, tapi kita nak murah. Kadang-kadang free. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Jadi kita kena, dari segi sikap tu kita pun kena accept. Kalau kita nak sesuatu yang berkualiti, yang baik, yang bagus, kita perlu untuk berkorban sikit untuk memastikan kelestarian bukan sahaja alam sekitar tapi juga keuangan untuk pihak yang menguruskan alam sekitar ini, termasuklah perkhidmatan air. Jadi itu saja input dari saya, Doktor. Terima kasih. Kalau macam tu, maknanya bukan sahaja daripada sikap ya, Datuk Faizal, maknanya kita perlukan satu pengorbanan lah, tak kira daripada segi inisiatif ataupun daripada segi monetary lah untuk membolehkan kita mencapai pada satu tahap yang lebih baik. So mungkin Datuk Sri Zaini mungkin boleh mengulas sedikit macam mana tentang keredam yang Datuk Sri tunjukkan tadi itu, macam mana kita nak mengatasi isu ini, isu yang perlu kita ganjakkan untuk buat pengorbanan. Ya, ini sangat penting. Soalan yang ditanya tu sangat kena dan tepat pada masanya lah saya fikir. Kalau kita tengok tadi, yang Datuk Faisal sebutkan tadi, kita ni banyak idea. Contohnya air kita seharusnya boleh diminum daripada sinki ataupun daripada pipe terus. Kita mestilah pastikan sungai kita tidak tercemar. Kita mesti pastikan mereka yang bersalah dibawa ke muka pengadilan. Hukuman yang lebih ini semua idea yang bagus. Memang betul. Itulah yang kita belajar. Saya fikir daripada peringkat rendah belajar sampailah peringkat yang setinggi-tinggi ini, itulah yang disebutkan. Persoalannya, sanggupkah kita berkorban, sanggupkah kita dengan kefahaman tersebut menyatakan komitmen kita dari segi amalan. Contohnya ialah kita sanggup untuk memastikan yang rumah kita mempunyai penyambungan kepada sistem kumbahan yang disediakan oleh kerajaan menerusi perkhidmatan IWK. IWK inilah syarikat yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Walaupun sebuah syarikat swasta, tetapi syarikat ini menjalankan peranan sebagai syarikat pembentungan nasional. Ya. Jadi isunya ialah kita sambung. Banyak di antara kita tak menyambung. Bila tak menyambung, khususnya di luar bandar, kita mesti pastikan yang tangki septik di mana najis, kotoran daripada bilik air lah khususnya, itu perlu dikosongkan setiap 2 tahun sekali sekurang-kurangnya. Ya. Dan ini kalaulah tidak dikosongkan, enap cemar ataupun bahan-bahan pepejal yang ada daripada tandas kita tu akan masuk terus bertumpuk di situ dan tak dibuang. Dan akhirnya bila dah penuh, apa saja yang masuk, yang baru terus keluar dan masuk ke longkang masuk ke sungai. Ini antara punca utama kenapa sungai kita mengandungi kesan-kesan lebihan kumbahan. Kumbahan ini terbagi pada dua, satu kumbahan najis, satu kumbahan bukan najis. Kumbahan bukan najis ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil grey water. Dia sepatutnya semua tu dikumpul sekali
dan disalurkan ke pementungan. Okey. Sistem pementungan kita ni hanya sampai depan rumah sahaja. Ya, yang sistem pementungan awam itu pun kerajaan berbelanja berbilion-bilion setiap tahun. Dan tugas pemilik rumah sambung. Berapa kos penyambungan bergantung kepada jarak dan bergantung kepada apa yang berada di halaman kita lah. Kalau halaman kita tu dah ada lantai yang mahal, jadi kita terpaksa tebuklah lantai tu. Ini isunya. Kalaulah kita tak ada, kita tak buat hal yang berkaitan, maknanya kita hanya ideological lah. Kita hanya bercakap dan dengan idea-idea, benda yang sangat simple untuk mengatasi masalah pencemaran air ni pun kita tak dapat laksanakan. Jadi amalan speaks louder. Apa yang saya sebutkan di Jepun, yang mereka lakukan ialah mereka beli tangki septik yang sangat sophisticated, tak mahal pun, bukan RM10,000 saja. Dia macam washing machine, ya, dia panggil Jokasho. Di Malaysia satu ketika dulu pelabur-pelabur datang daripada Jepun untuk buka di Malaysia. Ketika mereka buat survey di Malaysia, tak ada orang nak beli sebab RM10,000 harganya. Kalau mereka gunakan tangki septik sekarang ni yang dibuat, mereka beli dan kosnya lebih kurang dalam RM1,000, RM2,000, yang tidak begitu efisien, ya. So ini adalah amalan yang harus kita tunjukkan, ya. Jadi di antara cakap kita, kepahaman kita dengan amalan tu mesti selari. Dan itu di segi kumbahan yang banyak orang tak tahu. Kalau dari segi air contohnya, Datuk Faisal dah sebut tadi, kalaulah kita betul-betul nak pastikan air kita boleh diminum terus, kita mesti berani bersuara cakap. Sebab pembuat-pembuat dasar di kalangan ahli politik ni dia sangat bergantung kepada kehendak masyarakat. Tapi kalau masyarakat kata naik saja harga air, kami tidak sokong awak, kami tidak undi awak. Itu pemikiran yang ada dalam masyarakat kita, maknanya kita tak sanggup berkorban. Kita hanya bercakap untuk air yang bersih. Untuk buat hal demikian, kita mestilah ada satu tarif struktur yang sesuai sehingga syarikat-syarikat air ni yang dimiliki oleh kerajaan negeri tak untung banyak pun. Kalau untung sikit saja, just cover the cost. Tetapi mereka boleh meminjam ataupun cukup duit untuk buat pelaburan baru. Ya, ini yang sangat penting. Jadi kita perlukan persetujuan daripada semua pihak supaya kita mulakan apa yang kita sebutkan TSN, Tariff Setting Mechanism. TSM Setting Mechanism. Saya lupa apa dia? Tariff Setting Mechanism. Tariff Setting Mechanism yang barulah, saya terlupa. Saya dengan Datuk Faisal present benda tu di kabinet beberapa bulan yang lalu, dan apa yang diputuskan ialah supaya berunding dengan masyarakat, dan masyarakat beri persetujuan dan tak ada isu di segi politik. Sepatutnya macam tu. Ya, kalaulah di Sweden yang disebutkan tadi, mereka minta supaya tambahkan kos tu, supaya mereka yang tak bertanggungjawab mencemarkan air dan sebagainya, mereka terpaksa bayar lebih. Sebab dia punya prinsipal dia ialah polluter pays. Jadi semakin banyak you guna air, semakin banyak you kena bayar. Dari segi tarifnya lah. So ini ada perkara yang kita perlu jelaskan. Dan hijrah kita maknanya kita sanggup lebih sikit tak apa, ya. Tetapi kita dapat yang lebih baik. Itu konsep hijrah yang nak kita fahami. Baik, terima kasih Datuk Seri. Cakap tentang berkenaan dengan ideologi tadi ataupun inovasi. Datuk Nasir, panel kita yang seterusnya keempat, usaha dan inisiatif untuk memelihara alam sekitar contohnya macam memelihara hakisan pantai adalah dirangka dan disediakan berdasarkan hasil penyelidikan yang dibuat oleh penyidik di institusi penyidikan seperti di Nahrib. Sememangnya pelan tindakan atau strategi yang dicadangkan itu ada berasaskan kepada penilaian saintifik dan bukti-bukti yang diperolehi daripada penyelidikan di lapangan. Boleh tak Datuk kongsikan sedikit contoh-contoh bagaimana hasil penyelidikan sebegini memberi sumbangan dan berpotensi memberi impak positif dalam konteks hijau lestari ini, terutamanya melalui cadangan-cadangan inovasi baru yang boleh digunakan oleh agensi-agensi dan juga komuniti. Silakan. Terima kasih Dr. Azalia, moderator, yang bahagia Datuk Seri KSU, Dr. Faizal, Puan Nolin. Salam hijrah lestari pada saya. Pertama sekali saya nak tegang tentang Nahrib sedikit. Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia ditubuhkan 95. Nama asal dia adalah Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan. Tugasnya dulu buat perkara-perkara berkaitan dengan sumber air seperti sungai, pantai, air tanah.
sumber air perubahan iklim, kualiti air persekitaran, makmal kualiti air dan makmal pemodelan hidrolik. Tahun 2020 dengan setelah perbincangan dengan Datuk Seri KSU dan kita adakan bengkel sebelum itu, kita jenama semula kepada Institut Pendidikan Air Kebangsaan. Jadi skop sumber itu ditambah dengan skop yang apa Datuk Seri KSU sebut tadi, iaitu bekalan air dan pembentungan. Jadi kompletlah cycle kan, iaitu berkaitan dengan air. Dan sebelum saya jawab soalan mengenai dengan hakikat pantai, jadi sedikit saya nak ceritakan. Saya dulu duduk di Jepun 6 tahun lamanya. Di amalan tu, saya mula sampai jejak kaki, koordinator dia tak buat benda lain, dia hujurkan dia basikal. Ambil basikal. Saya tak ada choice. Bayar sewa lebih kurang 6 bulan, lebih kurang ikut taraf hidup sana kompleks ini RM10. 6 bulan bayar. Jadi pakailah basikal. Nak tak nak sama ada choice dia satu, naik basikal atau jalan kaki. Pilih antara dua. Kita duduk sewa apartmen lebih kurang 1 kilometer pada estate. Jadi hari berbasikal. Selama 6 tahun hidup berbasikal atau naik basikal. Anak-anak saya pun mengalami lah untuk pergi sekolah. Di sekolah pun dia jalan kaki. Dia ada grup. Yang darjah 6 jadi ketua. Kalau darjah 1 duduk belakang. 5-6 orang akan berjalan. Hari-hari. Tak kira panas, sejuk, snow turun. Budaya dia gitu. Dan yang saya lihat satu lagi di taman-taman awam. Ini menarik. Taman-taman awam. Saya tak pernah tengok majlis pembayaran datang buat pembersihan. Yang buat pembersihan adalah apa yang Datuk Seri saya sebut tu dalam eco-shift tu. Yang paling tinggi, sukarelawan. Warga emas yang dah pencen, mereka berdaya huni dengan membuat kerja-kerja sukarela. Itu membersih taman, mengut sampah, sapu sampah dan tidak memerlukan apa-apa bayaran daripada masyarakat. Jadi secara tak langsung, warga emas ni sihat. Kuranglah nak pergi ke hospital, exercise lalu hari-hari, seminggu 2-3 kali. Budaya gitu diamalkan. Itu kalau pencen, dia orang pun lama juga begitu. Dan sekarang ni umur 65. Dan disyorkan kata dia pun nak naik ke 70 tahun, warga emas dia ramai. Dan satu lagi Datuk Seri sebut Jokasho tadi tu. Depan rumah saya duduk tu ada satu Jokasho. Tapi untuk komuniti, lebih kurang dalam 500 orang. Tak pernah berbau Datuk Seri. Ya. Hadirin sekalian, tak pernah berbau. 6 bulan sekali, teknisian dia datang, dia masuk dalam sistem Jokasho tu. Saya pun tak tengok lah kenapa dia buat. Tapi tengok dia keluar lepas beberapa jam tu, itu je lah 6 bulan sekali. Itu macam ni. Macam mana kalau kita perkenalkan konteks Jokasho tu di Putrajaya ni? Adakah tu sesuai dengan tandas-tandas awam? Ada mintaan hari tengah buat kajian bersama untuk ni. Dia bagi on-site punya treatment. Ya. Dan kami tengah buat kajian, insyaAllah bersama-sama dengan JPP. Tabung amanah JPP kita kena gunakan insyaAllah. Dan Jokasho Datuk Seri sebut tadi ada sistem yang paling baru. Yang saya duduk tu 10-20 tahun yang lepas. 20 tahun yang lepas. Itu untuk komuniti. Yang Datuk Seri sebut tu atau sebuah rumah. Dalam 10 penduduk dan ke bawah. Itu lebih saya ingat. Walaupun harga mahal, tapi ianya lebih efektif dari sudut nak diserahkan kepada DPP kerajaan dan sebagainya terhadap UK, lebih baik penduduk sendiri yang menjaganya. Dan untuk menjawab soalan untuk kenaikan aras laut, pantai, masalah sebagainya, kita ada buat kajian dalam 2019 kita terbitkan, iaitu kenaikan aras laut daripada kajian assessment report ataupun laporan penilaian 5 IPCC, Intergovernmental Panel Climate Change. Dalam laporan tu kita dapati pengiraan kita buat dalam 2100 kenaikan aras laut lebih kurang 0.7 meter ke 0.75 di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Dalam 2020 dalam tak sampai 2 kaki, dalam 1,5 kaki ya. Dan akan meningkat ke 2,5 kaki dalam 2100. Apa akan jadi ketika ini iaitu kita laporkan dalam bagai forum, iaitu kehidupan kita akan berubah. Adakah kita nak hidup macam di Pulau Ketam? Maksudnya air pasang kita akan meniti di rumah, ataupun bila air kering pun nampak darat. Adakah hidup kita? Atau kita nak invest atau labur
infrastruktur di tepi laut untuk meninggikan benteng-benteng seperti yang buat di Belanda. Kaedah gitu. Contohnya banyak. Jadi kaedah mana kita nak? Atau kita pindahlah kawasan-kawasan bukit. Itu yang kita nampak setakat ini. Selain itu kita juga buat kajian dan pelaporan berapa hujan akan turun dalam tahun ini ya. Kita terbitkan laporan itu. Iaitu suhu kita akan naik berapa? Kita dijangkakan antara 1.5 darjah Celsius. Hujannya berapa peratus? Dan kita jangkakan antara 15 ke 25% kenaikan. Dari situ Datuk Nasir, maknanya banyak hasil kajian yang amat berguna yang boleh kita jadikan panduan. Cuma tinggal lagi adakah agensi akan menggunakannya dan membuat pilihan-pilihan yang bijak dalam membuat pembangunan. Betul. Saya kira the best thing di tangan masing-masing lah untuk membuat pilihan yang terbaik. Yang penting kita bentang dalam Majlis Air Negara dan kerajaan negeri terutama ni boleh guna pakai. Berapa platform level yang perlukan dalam setiap kawasan-kawasan pembangunan baru. Dan berapa banyak pelaburan yang jangka kita perlu tanamkan, invest pada sekarang untuk dilaburkan oleh kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan ataupun pihak-pihak swasta untuk menjaga kawasan-kawasan. Terutama di kawasan tepi-tepi pantai, kita jangka bukan dengan 25% akan tenggelam air jika tidak apa-apa dibuat. Okey, itu setakat ini. Terima kasih. Terima kasih. Okey, seterusnya dalam kita bercakap tentang kisah hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, kita turut tidak boleh tinggal tentang pengorbanan dan sumbangan beberapa individu, contohnya Ali Abi Talib, Asma Abu Bakar dan sebagainya, yang masing-masing memainkan peranan tertentu dalam menjayakan misi hijrah tersebut. Jadi apa yang menarik dalam catatan sejarah ini adalah jayaan hijrah tersebut adalah hasil bantuan, sokongan dan pengorbanan orang-orang muda. So, dalam konteks hijrah lestari itu sih, bagaimanakah kita dapat leverage ataupun menggalakkan orang-orang muda ini, terutamanya remaja, untuk sama-sama dalam usaha untuk merealisasikan hijrah lestari ini. Silakan. Okay, saya be very practical lah. Saya tak nak terlampau bombastik dari segi perolahan. Saya fikir saya cadangkan macam inilah. Untuk tahun hijrah 1443 ni, kita buat sesuatu yang more practical. Saya cadangkan, dan ini banyak kali saya sebutkan, sumbangan kecil saja, tetapi inilah perkara yang akan memberi kesan yang besar kalau kita buat secara bersama. Kalaulah orang Malaysia dikenali sebagai orang yang mengurangkan sisa, sama ada sisa plastik, sisa dalam bentuk sampah, dalam bentuk sisa industri dan sebagainya. Kita kurang dan guna semula, kitar semula sisa kita. Contohnya sekarang ni kalau kita masak, kita boleh jual minyak masak tersebut. Minyak masak tersebut boleh dijadikan biodiesel, boleh juga diolah balik menjadikan bahan-bahan yang lain. Ada nilainya. Sekarang kita biasa dengar tentang kejohanan Olimpik di Jepun, dan hadiah yang dibagi ataupun medal yang dibagi itu semua dihasilkan daripada sisa elektronik. Nanti tanya Puan Olin, apa sisa elektronik? Sebab sisa elektronik ni di bawah bidang kuasa Jabatan Alam Sekitar. Mereka boleh buat medal emas, perak dan gangsa daripada sisa elektronik yang dikumpul sebanyak 80,000 tan. Ya, jadi maknanya daripada peti sejuk, daripada televisyen, telefon lama dan sebagainya dikumpulkan, diekstrak balik, boleh dapat emas, boleh dapat macam-macam. Ya. Boleh jadi kaya kalau kita betul-betul tahu macam mana nak mengatasi masalah tersebut. Sebab itulah banyak negara sekarang ni memberi penekanan kepada konsep ekonomi kitaran. Ini nombor satu. Nombor dua, kita mestilah guna semula ataupun itu dari segi tata cara yang tepat lah. Bukan kita letak depan rumah kita saja. Kita cari siapa yang nakkan benda tu. Katalah contohnya sekarang ni di kementerian kita sedang usahakan menjelang akhir tahun ni ada kaedah di mana kita boleh kumpulkan botol, dan botol ni boleh dibuat baju, ya, boleh dibuat pelbagai dalam bentuk tekstil. Ini sedang diusahakan dalam, saya fikir pihak MGTC, Malaysia Green Tech and Climate Change, sedang mentamatkan perjanjian dengan syarikat tersebut.
Yang kedua ialah guna tenaga secara lebih efisien. Contohnya 50%. Sama ada kita nak tukar lampu, macam contohnya di rumah saya tukar lebih daripada 50% dah lampu di rumah saya sekarang dah gunakan LED. Saya mula tukar tu pada tahun 2016 tau. Ada lampu yang kita jarang guna, ada lampu yang biasa kita guna. Yang biasa kita guna tu katalah setiap 3 tahun kita tukar sekali. Jadi dah 2 kali 3 kali lampu LED. Lampu LED ni mahal sikit tetapi jimat elektrik, penggunaan elektriknya 30% lebih, sekurang-kurangnya 30% lah, lebih sedikit berbanding dengan lampu yang jenis lama. Guna air secara efisien, kurang 50%. Ini saya sebutkan, kita dalam hadis sahih Nabi SAW ketika berwuduk hanya gunakan 0.7 liter air. 0.7 liter tu sama dengan botol kecil tu, lebih sikit daripada botol tu. Botol tu kira 0.6. Ya, dia lebih sikit. Mandi 3 liter. Macam mana mandi 3 liter? Jadi banyak orang kata itu di tanah di padang pasir memanglah tak ada air. Itu salah ya. Hujah itu salah. Kalau tidak, mesej yang disampaikan oleh Nabi itu tidak universal. Mesej Nabi itu universal. Di Mekah dan Madinah paling banyak air. Saya ada buat kajian bersama dengan arwah Dr. Nurhan Abdul Rahman, pensyarah UTM. Kami buat selama 5 tahun kajian air di Madinah, dan kami dapati bahawa Madinah ini walaupun semua orang tahu, tetapi kami quantitatively tunjukkan bahawa air bawah tanah di Madinah itu cukup banyak. Ya, dan kalau kita tengok kalau siapa yang ada kesempatan pergi di bawah, kalau Masjidil Nabi itu pergi di bawah, pergi di tapak parking kereta. Di parking kereta tu saya fikir dua tingkat. Pergi tingkat yang kedua, yang bawah sekali. Kita dapati ada beberapa penjuru air dah masuk. Air itu adalah air bawah tanah yang tersekat disebabkan oleh bangunan-bangunan baru yang dibuat yang punya cerucuk yang dalam. Jadi air itu tak boleh nak pergi mana, akhirnya terpaksa disedut keluar setiap hari, saya fikir 24 hours, dan digunakan. Jadi kajian saya itu selain daripada mengenal pasti kualiti air, di mana nak keluarkan air, apa nak guna air itu, sebab bolehkah digunakan untuk tujuan minuman. Dan ini sangat penting ya, sebab banyak tempat dulu menggunakan septic tank, air bawah tanah tu mengandungi E. coli. Maknanya ada kebocoran septic tank. Ini sangat penting, sebab tu septic tank ini sangat perlu kita berikan perhatian. Tanam pokok, beli barangan mesra alam, berbasikal dalam jarak perjalanan kurang 1 km. Jangan pula 10 km jalan kaki. Sebab apa? Sebab KSU kasar kata macam tak. Saya sebut spesifik, saya bagi tahu kurang pada 1 km. Ya, pergi ke surau, pergi ke kedai, pergi kawasan berdekatan. Utamakan pengangkutan awam, bersihkan anak sungai, longkang dan kawasan kejiranan. Ini sangat penting, ni yang Datuk Nasir sebutkan tadi. Sertai kelab pencinta alam untuk memberikan kita motivasi menyediakan program dan Haiti gaya hidup mesra alam. Ini secara spesifik yang boleh kita sebut, tetapi yang saya nak sebutkan juga yang penting ialah amalan. Ya, bukannya idea sahaja. Ya, dan saya fikir itu untuk perbincangan kita. Sila. Terima kasih. Datuk Seri, senarai 10 aktiviti ataupun tindakan-tindakan yang boleh kita ambil sebagai individu dalam Perempuan Hijrah Lestari itu memang menarik. Tapi saya rasa apa yang boleh kita ambil juga perhatian ialah macam mana kita nak memaklumkan kepada umum bahawa perkara-perkara itu adalah doable. Perkara-perkara itu mudah dibuat dan tidak mengambil masa. Ya, sebab tu kita perlu ada kelompok teras. Untuk merubah sesuatu, organisasi, masyarakat, kita perlukan 2 prinsip yang kita sebut Pareto Principle. Pareto kata, saya tak tahu siapa Pareto ni, tapi dia kata, nak mengubah sesuatu kita perlu cari 20 orang hardcore, 20% hardcore. Ya, dan hardcore ini sangat penting untuk menggerakkan sesuatu. Kita tak perlu bermula dengan 100%, kita cari 20%. Kalau kita ada dalam masyarakat kita 100 rumah, cari 20 rumah yang bersama dengan kita. Dan insya-Allah benda tu akan terbiasa. Dan akhirnya orang akan ikuti. Contohnya lah yang Datuk Nasir. Kenapa orang Jepun contohnya, dia tak akan jumpa sampah tu, dia tak akan biarkan macam tu. Dia mesti ambil. Sebab semua orang ambil. Semua orang buat macam tu. Dan dulu asalnya saya ingatkan hanya di Jepun saja.
Tetapi kalau dia datang ke Malaysia pun dia buat. Kadang-kadang kita pun segan kalau ada apa-apa acara yang berkaitan yang dihadiri turut oleh orang Jepun. Contohnya saya masa di UTM dulu, kita membanner bersama dengan kerajaan Jepun Malaysia Japan International Institute of Technology di UTM Kuala Lumpur. Ramailah orang Jepun, lebih kurang dalam 26-27 orang profesor dari Jepun ada. Mereka bawa student, mereka belajar kat sini dan tempat mereka tu bersih. Ya, berbanding dengan tempat yang lain. Dia bawakan tong sampah di setiap tempat itu ada 4 tong sampah, ini untuk gelas, ini untuk kertas dan sebagainya. Mereka usahakan sebab itulah kebiasaan mereka. Dan 4 itu sangat sedikit lah bagi mereka. Pengalaman Datuk Nasir mungkin lebih lagi lah. Masa saya tinggal di Jepun pada bulan 2018 dulu, mereka 2018 saya fikir sebulan saya tinggal di Jepun, saya diminta untuk mengasingkan 17 tong sampah, bayangkan. Ya, dan setiap pagi ketika saya bawa tu ada orang tengok saya betul tak betul. 17 tong sampah. Itu amalan. Datuk Seri, kiranya yang ini kelompok ni ada kita panggilkan sebagai role model lah. Dia panggil kelompok teras, core group. Yang perlu ada di dalam mana-mana organisasi, mana-mana community. Ya. Okey, terima kasih. Kalau terusnya saya pergi pada soalan kita yang terakhir. Masa pun telah menunjukkan pukul 5 petang. Saya pergi kepada Datuk Faizal. Apakah 3 cadangan yang boleh Datuk bagi untuk membuat perubahan ataupun hijrah di peringkat organisasi? Silakan. Okey, terima kasih Doktor. Saya nak sentuh yang poin ketiga yang Datuk Seri Zaini tunjukkan tadi tu. Penggunaan air yang lebih efisien 50%. Saya ada sediakan sedikit slide untuk share. Minta urus dia tolong ni. Okey, ini adalah kaedah, satu kaedah yang boleh kita gunakan untuk menjimatkan air. Kita panggil WELPS ataupun water efficient devices lah. Dan dia merangkumi beberapa alat. Satunya pancur mandi, pilih di dapur, mesin basuh dan dual flush toilet, tandas dual flush. Jadi kalau kita lihat di sini, penggunaan ini berdasarkan survei yang kita buat dan juga dibuat oleh Formka dan beberapa lagi organisasi. Tengok yang pertama tu shower and bath. Jadi mandi dan mandi sebulan. Water consumption-nya boleh dikurangkan 40% kalau memakai penggunaan pancur mandi, shower head yang jimat air. Washing machine juga 47% dan yang paling tinggi adalah toilet lah, flushing. Kerana kita sekarang ni kalau yang tak ada dual flush, kita buang air kecil pun sama, air besar pun sama. Jadi kalau ada dual flush, kita pakai yang flush yang separuh tu untuk buang air kecil. Jadi penjimatannya amat tinggi, 61%. Jadi inilah yang kita cakap tadi, perlukan sedikit pengorbanan kerana bukan mahal pun. Contohnya kalau shower head tu, kalau tukar yang orang kata water efficient shower head, dia banyak grade. Tapi kalau yang grade yang orang kata standard, dalam RM70, RM60 saja. Dan kitchen tap pun lebih kurang. Tak lebih daripada 100 lah. Kalau 100 tu kalau yang standard tinggi macam Grohe ataupun benda-benda macam itulah yang agak high end. Tapi kalau yang standard tu dalam RM780. Dan kita boleh lihat juga penjimatan bil. Daripada RM16 kalau purata bil tu kepada RM8. Jadi 50% penjimatan bil. Jadi kita spend sikit tapi kita akan pakai produk ni sekurang-kurangnya 10 tahun. Jadi itulah dari segi satu kaedah yang kita nak tunjukkan. Kita dapat kurangkan 50% penggunaan air dengan tidak ada, orang kata, tidak ada membuat apa-apa. Kita pakai air macam biasa, kita mandi macam biasa. Kalau mandi 5 minit, ni pun 5 minit. Tapi alat tu akan membuatkan pancuran tu lebih efisien. Macam tu. Okay. Menarik tu ya. Ya, ini satu. Yang keduanya, Doktor, saya nak sentuh juga, dari segi overconsumption penduduk Malaysia ni.
Consumption kita, domestic consumption kita adalah antara yang tinggi lah. Kalau ikut standard United Nations, penggunaan per kapita adalah per day, per kapita per day adalah 160 liter per kapita per day. Tapi Malaysia 241 yang sekarang ni lah, mid 2021. Sedangkan kita tengok di Singapura 140. Kalau kita tengok 241 liter per day ni, lebih kurang 160 botol, satu botol besar tu 1.5 liter, 160 botol yang kita pakai setiap hari seorang. Jadi memang banyaklah, kita minum nak habis botol sehari tu susah. Ni kita pakai mandi, flush toilet, cuci kereta, cuci baju macam-macam, 160 botol. Jadi saya rasa memang orang kata ada ruang lah untuk dikurangkan dari segi penjimatan. Apatah lagi kalau kita boleh install atau pasang alat-alat yang jimat air ni di rumah-rumah kita. Kalau rumah yang dibeli selepas tahun 2014, insya-Allah dah ada semua ni. Kerana kita telah kuasakan peraturan ni, semua pemaju-pemaju wajib pasang benda-benda ni. Tapi kalau rumah yang dibeli sebelum 2014 masih bukan wajib lah, mungkin dia ada yang pasang, ada yang tak pasang. Jadi siapa yang nak, orang kata berkorban sikit tu, bolehlah memakai kaedah ini dan membeli alat-alat ini yang ada di pasaran. Dekat Shopee pun banyak, akan boleh tengok. Okey. Dan yang ketiganya, saya ingin sarankan kita peka sedikitlah kepada isu-isu pembaziran dan kelestarian alam sekitar. Seperti report kalau ada pipe-pipe yang pecah, kalau kita syaki kecurian air, kalau ada nampak syaki pencemaran air, ada katalah kilang dekat rumah kita nampak air hitam yang keluar daripada longkang dia, sila report kepada Jabatan Alam Sekitar ataupun SPAN dan pihak-pihak berwajib. Itu saja Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih Datuk. Okey, bagaimana pula di Nahrim? Datuk, Dr. Mat Nazir, silakan. Di Nahrim kami buat R&D pendidikan dan berbagai perkara. Untuk penjimatan air, Nahrim sebenarnya tidak bergantung sangat pada air Selangor atau air Syahbaz. Kami dalam sudut ini kami alternate kan. Minggu ni kami guna air Syahbaz atau air Selangor, minggu depan kita guna air tanah. Jadi dalam cara ini kami buat R&D kami pelbagai. Kami dapat jimatkan lebih kurang 50% water alternatif ataupun air alternatif kita guna. Dan makmal kami banyak kami jalankan menggunakan air hujan. Dan air minuman dalam Nahrim kami tak gunakan kukur, kami guna air hujan. Air hujan yang kami rawat untuk daripada surau kami ataupun daripada jelantut yang dibawa pada air hujan kita proses dan air itu kita sekelipkan untuk diminum. Kita tak gunakan kukur atau kowe lagi. Itu ada kaedah R&D kami buat. Dan satu lagi kami bekerjasama dengan MBTC dan KASA, program KASA juga, iaitu Masjid Hijau. Kita memasang penggunaan air hujan atau air hujan di masjid-masjid, surau-surau, ikut yang dirancang oleh MBTC. Dan ada dua jenis, yang dulu jenis untuk basuhan biasa, yang lama, kaedah lama, untuk sistem air hujan. Yang kaedah baru ni kita couplekan sama dengan untuk minuman sekali. Jadi itu salah satu kaedah untuk menjimatkan air yang ada. Dari sudut ini, kami juga ada satu lagi R&D, iaitu menggunakan tube well di kawasan-kawasan pendalaman. Kami dah praktis di kawasan contoh di Tasik Chini. Apa yang kami buat, tube well bercampur dengan solar dan boleh menjimatkan dan air yang dihasilkan adalah air bersih kerana ada kaedah yang kita gunakan untuk menapis ataupun kita sekulitkan air tanah itu supaya logam beratnya diasingkan. Itu R&D yang telah kita capai. Dan akhir sekali kami buat satu lagi R&D iaitu air atmosfera. Dan sudut ini kami sudah maksudnya menggunakan kaedah penjujukan air daripada atmosfera menggunakan cooler ataupun penunjuk daripada sistem komputer. Ya, kami lihat itu tak berapa berkesan, tak banyak hasil. Kami cuba lagi menggunakan aircon
menggunakan refrigerator ataupun disejuk. Dan sudut ini kadang kami bayangkan, apa saya bayangkan, kerana nak menghasilkan air dari air solar, energi dia banyak, tinggi dia, agak tinggi agak nak pakai. Apa kata satu hari, bila kita hasilkan daripada kayuhan basikal, contohnya sambil kayu basikal tu, kalau dapat hasilkan air bermain atmosfera dengan tenaga yang ada, energi yang ada tu, boleh terus minum 10 km, tak tahu berapa liter dapat. Satu hari saya jangka akan jadi begitu. Kerana setakat ini penggunaan unit tenaga agak tinggi. Jadi masih belum viable. Masih dalam R&D insyaAllah. Terima kasih. Okey, baik. Okey, tadi kita telah dengar contoh-contoh ataupun cadangan dari segi cadangan macam mana kita nak implementkan hijrah tu di peringkat organisasi dengan adanya fasiliti atau pilihan-pilihan yang lebih bijak lah dalam masyarakat alam. Bagaimana pula cara kita hendak mengubah minda atau mengubah sikap di kalangan warga organisasi itu sendiri? Boleh dapatkan sedikit pandangan daripada Datuk Seri Zaini, apakah hasrat ataupun pandangan Datuk Seri macam mana kita boleh mengubah minda ataupun budaya di kalangan warga kasar tersebut? Silakan. Okay, saya nak jawab soalan juga sementara tu ya, sebab banyak soalan ni kita kena entertain lah sebab ramai orang berminat ni ya. Saya fikir tak justify kalau kita biarkan soalan tanpa dijawab. Saya fikir nak mengubah minda ni ada dua. Satu, kita sering ingatkan dan sering ingatkan. Dan orang kata saya dah cakap 5 kali dah. Tak. Kalau kita tengok orang azan tu 5 kali satu hari tau. Ya, 5 kali satu hari. Kita baca Fatihah tu setiap rakaat kita baca. Diperingatkan supaya jadi subconscious mind. Benda tu itulah yang kita ingat. So jangan rasa lelah untuk memberi peringatan. Kita ingat kita mengajak orang supaya melestarikan alam sekitar ni macam berdakwah. Saya sebutkan tadi ayat kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, mencegah mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu termasuk tadilah yang 10 yang saya sebutkan kebaikan. Ini ada hadisnya. Kita boleh carikan hadisnya kalau nak hadisnya lah supaya kita tidak mencemarkan alam sekitar, melestarikan alam dan sebagainya. Puan Zurina ada bertanya bagaimana nak simpan air walaupun guna filter outdoor apabila beberapa hari berkeladak. Saya fikir sebaik-baik air jangan disimpan. Kalau simpan tu nanti dia ada reaction dengan bekas kita simpan tu. Ya, jadi kalaulah di luar tu biasanya kadang-kadang tu kita juga ada panas sejuk dan mungkin bahan yang kita gunakan tu memberi ada reaction. So, saya bagi satu contoh lah. Contohnya kita ambil air botol, kita buka air tu, kita minum seminggu kemudian. Selepas kita minum kali pertama, katalah ada lagi lebihan. Itu ketika tu reaction telah berlaku, oksigen dah masuk dalam tu. Dan biasanya kalau kita minum air tu habiskan masa tu juga. Jangan disimpan air yang di ini. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baca hadis 40 pelestarian alam sekitar tu ada sebut tentang menyimpan air ya. Air tak boleh terbuka dan kena ditutup and then perlu dialirkan. Air yang terbaiklah air yang dialirkan. Kemudian saudara Melo Natasha bertanya langkah kementerian untuk melestarikan pelestarian alam sekitar yang banyak langkah lah ada kita saya dah sebutkan banyak perkara tapi prinsipnya ialah planetary health. Kita bukan lihat dari segi alam sekitar per se, kita tengok planet dari segi kesihatan planet yang meliputi kesihatan manusia, kesihatan hidupan dan kesihatan alam secara keseluruhannya. Sejarah Muhammad Nordin bertanya kepada Datuk Faisal, tadbir urus selenggara bekal air bukan sumber air, apakah target SPAN? Bukan sumber air, bukan kerja SPAN. SPAN ni berkaitan dengan sumber air sahaja yang digunakan untuk bekalan air. Sumber air untuk tujuan bukan bekalan air itu di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran dan Kementerian Pertanian lah kalau berkaitan dengan pertanian. Saudara Radin ada sebut tentang Pareto Law. Pareto Law ni kita dah belajar banyak sekali dah. Ya. Yang menarik tu Datuk Seri berkenaan dengan konsep pahala tu daripada Encik Mazlan Idrus Komuniti Surau Al-Husna. Saya tak jumpa mana soalannya. Dia kata apa? Mazlan Idrus Komuniti Surau Al-Husna Seksyen 20 Shah Alam telah mengamalkan kitar semula
jualan berkumpul 60,000, bagaimana konsep pahala yang diterapkan kepada setiap sumbangan. Dia ada dua, satu supaya pencemaran tidak berlaku, itu satu dari segi amal soleh kita. Kita jangan sangat berkira dengan Tuhan tu. Tuhan tak berkira dengan kita. Tuhan tak tanya hari ini kamu dapat oksigen 80%, besok 70%. Tak ada, Tuhan bagi sahaja. Jadi kita sangka baik kepada Allah, kita buat kebaikan, serah pada Allah SWT. Dan kita doakan dengan ialah banyak kelemahan lah. Kadang cara kita buat tu tak betul, keikhlasan kita tak tinggi. Tapi sebagai kita hamba Allah, kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah, banyaklah kelemahan aku, tapi terimalah ini sebagai amalan soleh. Jadi satu, kita mengurangkan risiko pencemaran berlaku. Ya, apabila kita mengumpulkan minyak, sisa minyak masak ni. Yang kedua, selain daripada itu, kita juga memberikan pendanaan kepada orang yang menjual. Jadi orang yang menjual ini, dia katalah dapat satu kilo, if I'm not mistaken, dia jual dalam bentuk kilo. Itu harganya katalah RM3. Jadi dia dapat pendapatan ini. Pendapatan ini kita niatkan supaya membantu mereka. Kalau mereka susah, jadi katalah dia jual satu bulan tu 20 kilo, dapat RM60. Dapat membantu untuk beli makanan dan sebagainya. Yang ketiga, ada orang sedekahkan kepada masjid. Ya, macam orang yang wealthy family apa semua, setakat RM200, RM300 itu tak apalah, sedekah kepada masjid. Ini adalah kitaran pahala dan amal soleh yang kita boleh dapat. Dan jangan dicari-cari hujah yang terlampau banyak. Takut nanti niat kita nak dapat pahala dan pahala ni kecil, saya tak nak buat lah. Macam tu. Yang kecil pun kita nampak sebab kita tak tahu banyak mana pahala tak cukup di akhirat besok untuk kita masuk ke syurga. Ya, yang kecil-kecil pun kita kira. Tak apa, ya Allah. Yang Muhammad Hanif Tukiman ni, bagaimanakah water safety plan dapat bantu mengurangkan risiko pencemaran? Ini kena tanya Datuk Faisal lah. Okey, saya berhenti situ. Okey, kalau tu kita tak jelas suara ni. bagaimanakah water safety plan dapat membantu mengurangkan risiko pencemaran sumber air? Silakan ya, Dr. Faizal. Okey. Terima kasih. Water safety plan ni adalah satu kerangka yang kita buat supaya setiap operator di loji masing-masing ada risk management lah. Bukan sahaja dari segi sumber air, juga dari segi orang kata kecekapan operasi dan sebagainya di produksi. Jadi panjanglah dia punya itu tu. Salah satunya adalah risiko pencemaran sumber air. Okay. Baik, masa pun telah tinggal lagi kurang daripada 10 minit. Kita hanya ada sedikit masa saja untuk kita buat sedikit rumusan. Jadi itu saya silakan setiap panel untuk beri sedikit input terakhir. Saya mulakan dengan Puan silakan. Terima kasih Dr. Moderator dan ahli-ahli panel yang dihormati sekalian. Secara rumusan apa yang kita bincangkan hari ini iaitu hijrah lestari, ia bermula daripada diri kita sendiri, iaitu individu itu sendiri untuk kita mencapai kelestarian alam sekitar. Seperti yang dikongsi oleh yang bagi Datuk Seri KSU, terdapat perkara yang kecil yang kita boleh lakukan yang mana memberi impak yang tinggi dan berterusan. Dan salah satunya yang saya amat tertarik adalah kudah. Datuk Seri kudah. Kutipan sampah sambil riadah ataupun dalam bahasa Inggeris ni plogging. Yang itu merupakan satu tindakan awal kita yang apabila kita berada di kawasan perumahan di mana banyak sampah-sampah terbiar dan sebagainya, dan kita boleh memulakan tindakan segera itu untuk kita bersihkan kawasan perumahan kita. Dan kita dalam tempoh plan pemilihan negara ni kita tak boleh pergi jauh, kita boleh berdekatan dan terhad pergerakan kita, dan kita boleh sambil kita beriadah tu mengutip sampah di depan mata kita. Dan seterusnya adalah tindakan-tindakan yang mencapai ke arah kelompok ataupun teras tadi. Di mana di Jabatan Sekitar kita ada mempunyai program rakan alam sekitar. Dan saya nampak tadi ada satu komen daripada yang mengikuti webinar ini, iaitu rakan muda alam sekitar. Dan Jabatan Sekitar amat mengalu-alulah kerjasama di antara rakan muda alam sekitar ni dengan Jabatan Sekitar untuk kita mantapkan lagi penyertaan rakan muda ini sebagai bakal pemimpin dalam melestarikan alam sekitar. Di samping itu terdapat juga sukarelawan yang lain seperti Sahabat Sungai, Friends of Rivers, dan banyak program-program yang boleh dilaksanakan secara kecil-kecilan, dan
impact ni ternampak berkesan apabila ianya dilaksanakan secara menyeluruh. Dan salah satu yang saya nak tekankan di sini adalah pematuhan secara kendiri. Dalam kita berhijrah, selain daripada kita mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Sekitar atau di bawah Akta Kuantitas Sekeliling, pihak-pihak industri dan pihak-pihak yang mainkan peranan dalam memacu ekonomi negara juga bertanggungjawab dalam memastikan alam sekitar ini sentiasa dipelihara dan sentiasa menjalankan usaha-usaha melindungi alam sekitar, melestarikan alam sekitar, kerana ini adalah untuk generasi kini dan masa akan datang. Saya rasa saya nak sedikit kupasan dan juga saya nak sudahikan sedikit pantun Puan Dr. Morris. Boleh, silakan. Okey, pantun ni adalah bunyi seperti berikut. Pepohon hijau hiasi rimba, jangan biarkan bumi merana. Awal Muharram telah tiba, moga hijrah lebih bermakna. Sekian, sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kalau Puan Nolin boleh berpantun lepas ni, kita harapkan Datuk Sri Zani dapat bagi sedikit balas. bagi penutup. Mute. Okey, maaf, saya termute tadi. Silakan Datuk Faizal. Rumusan ya doktor ya? Ya. Jadi saya harap kita semua dapat sempena tahun baru ini, tahun baru awal Muharram, kita dapat bertekad dan berazam untuk memupuk semangat yang lebih untuk kita menjadi lebih peka dan lebih sensitif. Kita sekurang-kurangnya kita dan keluarga kita dan juga masyarakat kita lebih sensitif pada perkara yang boleh merosakkan alam sekitar dan juga mengamalkan apa-apa teknologi ataupun kaedah daripada teknologi konvensional kepada teknologi yang lebih mesra alam. So itu saja rumusan saya. Terima kasih. Okey, bagaimana pula KP Nafri? Silakan. Terima kasih. Saya nak sentuh sedikit tentang masa, macam mana saya di paradigm shift oleh Jepun untuk menjaga masa. Pernah satu conference very big di Jepun, top profesor datang, jadi mesti saya masa tu jadi host. Tugas saya melayan satu profesor pada Thailand. Janjinya 8 pagi besok, saya kena seorang pelajar Jepun masa tu ambil PhD. Bawa profesor Thailand tu pusing-pusing ke Bandar. Dengan kuasa Allah, macam mana pun, saya pun tak tahu berapa minit atau setengah jam sebelum tu, atau 15 minit sebelum tu, sakit perut. Sakit perut sungguh. Masuk bilik air dah sudah selesai usai semua sekali. Saya terlewat 5 minit. 5 minit tu pun kira lewat, dah kena tinggal dah. Dia tak bagi can. Buat masa pada diorang, ada maruah pada diorang. Dan masa tu kalau dah tertinggal pun jadi sejarah ya. Pada kita pun tak kenal profesor tu lepas tu. Tak dapat nak jumpa. Dan profesor kita minta maaf. Tapi maksudnya, physically kita kena jaga diri kita untuk bersedia dalam apa-apa keadaan. Kalau tahu nak sakit perut, bukan ada acara penting pada hari perpitaan, jagalah diet, jagalah makan minum supaya kita dapat tepati masa. Itu kaedah yang dah diajar ke saya. Itu sebab saya jarang lewat. Kalau macam mana pun saya akan tepat di masa atas apa yang telah dilatih pada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wah, bagus sekali. Okey, kalau macam tu kita teruskan kepada Datuk Sri Zaini. Saya nak mengakhiri dengan satu hadis yang biasa kita dengar, hadis sahih dalam Riyadhus Salihin, hadis yang pertama. Innamal a'malu bil niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini ayat ni sangat penting berkaitan dengan konsep hijrah kita lah. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan kepada niat. Dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Maka siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Ya.
fahijratuhu ilallahi wa rasul. Tetapi barang siapa yang hijrahnya kerana dunia dan untuk dia dapati atau perempuan untuk dikahwini, maka hijrah ni mengikut apa yang dihijrahkan kepadanya. Jadi kita hari ini kita nak berhijrah supaya kita melestarikan alam lillahi ta'ala, kerana kita nak berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan itu hijrah lestari yang kita bincangkan hari ini akan jadi hijrah kerana Allah dan Rasulullah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Datuk Seri. So kita pun telah sampai ke penghujung perbincangan. So apa yang saya boleh katakan, tidak cukuplah untuk kita sekadar meraihkan pemulaan kalender baru hijrah ini dengan sambil rewa, maka wajarnya kita memahami dan mengambil iktibar dari segi moral dan psikologinya untuk kita aplikasikan dalam konteks dan kehidupan seharian. Untuk itu marilah kita menanam azam dan tekad yang kukuh untuk berhijrah daripada sikap yang buruk terhadap alam dan menghentikan pemusnahan dan pencemaran yang tidak berkesudahannya yang akan hanya merugikan kita sendiri. Mudah-mudahan penghijrahan yang tulus ini akan dapat memberi nafas baru pada alam untuk terus menghijau lestari dan menyumbang bakti kepada seluruh penghuni alam. Konsep penghijrahan pula perlulah secara istiqamah dan berterusan dalam meningkatkan iman kita, usaha membersihkan sifat keji dan melazimkan diri dengan sifat-sifat keji. Okay, untuk itu saya kira kita telah tamat perbincangan. Saya sudahi dengan terima kasih kepada setiap ahli panel yang telah memberikan pandangan-pandangan yang cukup bernas dan idea-idea yang boleh kita ambil sebagai iktibar untuk kita perbaiki hidup kita selepas ini. Dan di pihak Urusia kami ingin memohon maaf sekiranya ada kesilapan teknikal dan sebagainya. Dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama bersama kami dalam webinar KASA pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.